Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersiaran bersama saya dalam perancangan Motivasi Pagi. Topik yang telah kita bincangkan dan saya akan terus huraikan pada bahagian yang ketiga ini ialah bagaimana menjadi seorang usahawan ataupun pakar dalam pemasaran yang boleh memberi manfaat kepada pelanggan. Perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, daripada nama produk yang kita keluarkan, di situ pelanggan sudah boleh mengagak sesuatu. Apabila kita berniaga nasi lemak, apakah yang sepatutnya berasa lemak yang cukup? Sudah tentu nasinya. Apabila kita berniaga air tebu, peniaga sudah menjangka rasa kenikmatan air tebu. Bukannya air tebu yang lebih banyak aisnya di dalam air tebu itu. Apa lagi? Banyak lagi. Apabila kita berniaga kek lapis contohnya, pastikan rasanya betul sebagaimana rasa kek lapis. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kecil seperti ini yang kita sebagai usahawan, sebagai peniaga rasa tidak penting, tetapi sebenar-benarnya boleh mengubah mood ataupun cita rasa ataupun keinginan pelanggan untuk singgah di premis kita. Lebih-lebih lagi kepada pengusaha restoran, tempat makan, warung dan sebagainya. Sebagai contoh, mereka sudah menikmati makanan kita, mereka pelanggan setia kita. Tetapi kekurangan tempat letak kereta sebagai contoh menghampakan mereka. Jadi apa salahnya kita berkorban lebih, kita laburkan sedikit untuk menyediakan tempat letak kereta yang lebih selesa. Tuan-tuan dan puan-puan, sejurus saja prospek ataupun pelanggan datang masuk ke restoran kita, kita terus layan mereka sebaik mungkin. Tanya, sekurang-kurangnya kita tempah ataupun order air dahulu dengan segera. Biar mereka menunggu yang lain tidak mampu, tapi sekurang-kurangnya datanglah seorang bertanya hendak menempah, hendak membuat order yang mana, tuan-tuan dan puan-puan. Dan janji kita, sebagaimana dalam menu, itulah yang dijangkakan oleh pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita letakkan harga di situ, letakkan harga yang betul, harga yang menepati pemahaman umum. Contohnya makanan yang biasa dengan harga RM10, nilainya memang RM10, insya-Allah sama sahaja di seluruh Malaysia. Tetapi kalau kita tiba-tiba naikkan harga, mungkin boleh menyebabkan pelanggan berkata, insya-Allah ini kali pertama dan kali terakhir saya makan di restoran ini. Lihat, kita sudah hilang satu pelanggan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita rasa kita hilang cuma satu pelanggan, tetapi ada bahayanya. Lebih-lebih lagi pada zaman Facebook ini, seorang pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan di restoran kita sebagai contoh, mereka cuma perlu upload, naikkan gambar itu dan memberitahu kepada 5,000 orang rakannya yang lain, rakan Facebooknya. Tolong tuan-tuan dan puan-puan rakan saya, jangan makan di restoran ini. Mengapa? Satu saja kelemahan kecil. Kerana perkhidmatannya lambat. Bagi saya sendiri, untuk menunggu mungkin 20 minit itu sudah lebih lama. Sudah terlalu lama bagi saya. Dan satu teknik lagi, sementara menunggu mungkin kita boleh sediakan perkara yang nampak tidak penting seperti Wi-Fi percuma, ya, talian internet percuma di tempat kita untuk menarik pelanggan. Saya sendiri kadang-kadang memerlukan talian internet percuma ini. Saya akan bertanya dahulu, ada Wi-Fi atau tidak? Jika tidak, saya akan meninggalkan restoran itu, pergi ke restoran yang lain. Lihat, persaingan sekarang. Persaingan menuntut kita melabur lebih sedikit, memberikan perkhidmatan yang lebih, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya akan kongsikan beberapa lagi tip berkaitan yang dicadangkan oleh Tuan Azizi Ali dalam bukunya Jutawan Ekstrim. Sekarang kita hendak melihat apakah kehendak pasaran. Kita kaji apakah permintaan pasaran semasa berdasarkan minat bakal pembeli, prospek. Kita tawarkan perniagaan ataupun produk berdasarkan minat pelanggan, bukan berdasarkan minat kita. Ya, kita minat. Saya sendiri minat makan aiskrim, tetapi saya tidak boleh gunakan aiskrim untuk umpan semasa saya memancing ikan, kerana ikan tidak makan aiskrim. Ini contoh yang paling mudah. Jadi saya tawarkan apa kehendak untuk memancing pelanggan, saya tawarkan apa yang diminati oleh pelanggan, bukan diminati oleh saya. Jadi untuk perkara ini, maka Azizi Ali mencadangkan 3 perkara. Jika kita dapat cantumkan ketiga-tiga perkara ini, insya-Allah perniagaan kita akan maju. Apa dia 3 perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama ialah kehendak pasaran. Kita mengetahui apa kehendak pasaran semasa. Kedua, kehendak pasaran itu bertepatan dengan minat kita. Kita memang minat berniaga. Kita minat berniaga dalam bidang itu. Contohnya, kehendak pasaran di kampung kita belum ada lagi, ataupun di taman kita tidak ada orang yang berniaga nasi lemak. Dan minat kita minat makan nasi lemak, dan nampaknya ada kehendak pasaran nasi lemak. Dan kita minat masak nasi lemak, minat menyediakan nasi lemak.
dan kemahiran itu diadunkan. Ketiga iaitu kemahiran. Pertama, kehendak pasaran. Pasaran ada, mahukan nasi lemak. Minat kita minat berniaga nasi lemak. Dan ketiga, kemahiran kita memang pakar first class, nombor satu dalam menyediakan nasi lemak di kampung kita, di negeri kita, insyaAllah. Ketiga-tiga perkara ini diadunkan, insyaAllah perniagaan kita akan meletup. Azizi Ali mengistilahkan, jika kehendak pasaran, minat dan kemahiran ini disatukan, beliau istilahkan sebagai syurga dalam perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah membincangkan topik bagaimana kita dapat menjadi seorang usahawan yang memberi keperluan, memberi kepuasan kepada pelanggan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan maju perniagaan menjadi asbab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memanfaatkan tips dan teknik yang saya berikan tadi sebagai satu kaedah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kita, kualiti produk kita supaya lebih baik dan lebih cemerlang. Saya doakan semoga kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.